divide by total time. Mungkin ada yang lupa kot, kita cerita sikit lah. Kalau speed is distance over time. Tadi kan kita ada discuss about speed kan. Kalau velocity, displacement over time. Because the object is moving in a straight line in one direction, so speed, distance and displacement dia sama in this case. So nak cari speed ke velocity ke, in this case kita ambil total distance over total time ataupun total displacement over total time. Okay, so now nak calculate acceleration. Let's say kita ada a sets of dots macam ni. Okay, macam tadi kita ada, this is the first dot, second dot, kita ada one tick. So end up kita ada berapa sini? Ada 7 tick. Okay, and the first tick, the distance between two dots, yang ni, itu adalah let's say kita letak sebagai S1. And distance between the last two dots, jarak ni, let's say ini kita sebut sebagai S2. Okay, kenapa kita bagi S1, S2? Because di sini kita boleh cari initial velocity, laju awal. Okay, formula dia sama, masih lagi displacement or distance over time, tapi kita ambil untuk the first distance ni, the first tick. Okay, so this is S1, 1.2 divide by, ni ada berapa tick? Only one tick. So kita dapat 0.02. So divide by time, kita dapat the initial velocity as 60 cm per second. Okay, nak cari acceleration, kita cari apa dulu? Initial velocity. Lepas tu cari final velocity. Final velocity kita ambil S2. Sebahagian sini. Yang kita label tadi. Okay, divide by time. Time dia masih lagi one tick dari sini ke sini. Okay. Then kita dapat 180 cm per second. So dapat U, dapat V. Macam mana kita nak cari acceleration ya? Tadi formula kita, acceleration equals to V minus U over T. Okay, kita dah ada U and V. Now nak cari time taken for the change. Okay, time taken for the change. So time between the final and initial velocity. Okay, time between the final and initial velocity. Okay, time ni special sikit. Kita ada how many ticks? Kita ada 7 ticks. Ni tadi ya. Kita nak buat apa dengan 7 ni? Kita kena tolak 1. Okay, tolak 1. So kita dapat 6 ticks. Kenapa kita tolak 1? Soalan tak pernah ditanya, tapi kenapa kena tolak 1 cikgu? Okay, katakan ini adalah, cikgu letak ni baru Okay, usually bila motion, gerakan, katakan objek ada di sini. Okay, motion. Di permulaan gerakan tu mungkin keadaannya belum stabil lagi. So kalau kita nak ambil kira keadaan gerakan di bahagian awal, di bahagian akhir, kita biasanya akan ambil tengah-tengah. Okay, so pergerakan masa objek turun daripada runway, katakan objek ada di atas runway, bila dia gerak tu biasanya di ketip yang awal-awal tu kita tak ambil selalunya sebab dia tak begitu stabil gerakan dia. Mungkin di permulaan tu gerakan dia tak stabil, di hujung pun sama. So kita ambil yang di tengah-tengah. So untuk mengurangkan error in reading, so kita buat anggapan the first half of the motion dengan last half of the motion tu kita tak ambil kira. Okay, kalau ada reason lain mungkin cikgu-cikgu lain boleh tambah. Tapi for now, itu reason yang selama ni cikgu percaya dan gunakan lah. Yeah. So, instead of kita ada 7 ticks, okay, kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, apa yang kita buat ialah kita potong half di permulaan. Tick yang pertama ni, kita potong half. Kita tak ambil 1 tick, kita potong sini half. Separuh di sini. Dan di hujung ni pun kita potong separuh. Okay, so half di sini dan half di sini itu menjadikan 1 tick yang kita tolak. Itu kalau kita consider 1 tick. Kalau kita consider a few tick kejap lagi, kita akan tengok macam mana kita potong. Okay, that's how we get 6 ticks di sini. So 6
times 0.02, kita dapat time taken for the change as 0.12 second. Okay. And the last one, acceleration, kita masukkan nilai-nilai yang kita ada, 180 minus 60 divide by 0.12, time ni kita letak di situ, dapatlah 1000. Selalu pelajar akan silap dalam kiraan ni. Yang pertama sekali adalah di bahagian sini. Dia lupa nak tolak 1. Dia terus ambil 7 saja. Sebenarnya perlu tolak 1. Kalau kita consider tick by tick. Kalau kita ambil paper strip nanti, kita akan tengok ada perbezaan sikit. Okay. Ini adalah soalan yang diberikan semalam. Siapa yang jawab petang tadi lah. Ada satu soalan nombor 6. Yang ni kalau tengok dia punya pecahan dia sangat ramai yang salah. Yang merah tu adalah yang betul. So lebih daripada separuh yang salah. Mungkin kerana keratan ini agak mengelirukan. Kalau perhatikan betul-betul, because the size of the picture tu cikgu dah besarkan, kita nampak di bahagian awal tu actually the distance increases kan. Dari sini ke sini, sini ke sini, distance increases, meaning the velocity increases asalnya. Dengan kata lain, velocity increases means dia accelerates. Okay, that's why asalnya di sini velocity, initial velocity, katakan sini final. So velocity-nya increases, meaning dia accelerates. And then observe di hujung ni, dari sini ke sini, distance dia dah consistent. Kalau distance consistent, time pun consistent, meaning velocity-nya is constant. Betul? So mula-mula velocity increases and then constant velocity. So that's why kita pilih jawapan yang terakhir. Oops, sorry. Jawapan yang terakhir tu. Accelerated followed by uniform velocity. Velocity, zero velocity sebenarnya. Uniform velocity, zero acceleration. Okay, jawapan hujung ni kalau tak silap uniform velocity maksudnya sepatutnya. Okay. So bila jumpa soalan macam ni nanti be careful, tengok betul-betul distance dia. Okay, ini adalah contoh soalan nombor 20. Ini soalan semalam juga. Okay, observe untuk keratan yang pertama. Macam mana dia punya motion, distance-nya sama sahaja sampai hujung kan. So kita katakan dia sebagai constant velocity. Okay, constant velocity, acceleration-nya 0. Yang ni awal-awalnya initial, ini final. Okay, nampak tak velocity increases. Velocity increases meaning dia accelerates. Okay, yang di atas ni velocity constant meaning the acceleration is 0. The third one, kenapa kita ambil sini sebagai U Kerana motion kita in this direction. So ini titik mula kita. And final dia di sini. Nampak tak velocity decreases. Meaning ini adalah a case of deceleration. And the last one, nampak dia masih lagi constant. Jaraknya constant meaning di sini velocity is constant, acceleration 0. Tak kisahlah dah dapat jawapan C kan? Ya saya. Ada budak tanya ni, dia kata arrow tu seolah-olah menunjukkan the object bergerak dari kiri ke kanan. Betul lah tu, kiri ke kanan. Tak, dia kata kenapa, sebab kalau dari kiri ke kanan maksud dia mungkin ni lah dot U. Dot U maksudnya di belakang tu, dia confused tu. Sebab kita dah biasa tulis ABC tu sebelah kiri, Z sebelah kanan, that's why kita confused. Sebab tu dari tadi cikgu cakap tentang arrow kan. Arrow ni kalau tak pasti, letak troli dekat situ. Dekat situ. So kita tahu dia berada sini meaning, ini titik mula dia. Memang the tape is moving from kiri to kanan. It's just that the arrow is showing that your trolley is in front. So kalau in front, that means the first tick tu yang lekat dekat trolley tu. So that one is the initial velocity. Okay ya? So ni dalam chat. Okay, teruskan.
Harap-harap faham lah. Sebab selalu kita jumpa soalan pun memang dia sebelah hala ke sebelah kanan. Selalunya lah. Tapi kalau terbalik tu, macam tu cara kita kenal pasti. Dia letak troli dekat sini. So titik mula di sini. Okay, jangan confuse lagi Okay, yang kita discuss ni adalah one tick by one tick. So let's say kita ada motion of motorcycle. So this is the tiga tip yang kita dapat. Memang nampak kat situ jaraknya sama, tak ada masalah. So macam mana kita nak come up with a graph? Daripada tiga tip ni, macam mana kita nak plot a graph? A graph of displacement or distance versus time. So apa yang kita buat pertama sekali is, ni dalam makmal nanti you all buat ataupun yang dah buat lah. Okay. Apa yang kita buat, kita akan divide into sections So in this case, cikgu divide setiap section ni, cikgu divide kepada 10 bahagian 10 ticks. Okay, so 10. So kita dapat berapa keratan kat situ? Kita dapat 5 paper strips consist of 10 ticks. Okay, kita boleh bahagi 10, boleh bahagi 5 pun tak ada masalah. Nak buat 6 pun tak ada masalah. Okay, so and then kita buat apa dengan paper strip ni? Kita lekatkan pada graph paper. Yang ni pun dibuat dalam makmal sepatutnya. So bila kita lekatkan, kita akan nampak pattern dia. Okay, so katakan untuk the first one, pattern dia. Kita nampak uniform velocity kat situ. Okay, uniform velocity. Okay. Jarak dia sama je kan? Uniform velocity. Untuk graf yang kedua, nampak velocity increases uniformly. Velocity, jarak dia semakin bertambah. Masa dia sama. Okay. Dan yang ketiga, distance travel dia semakin berkurang. Meaning velocity decreases. Graf ni kita akan discuss later dalam tajuk 2.2. Kita masih 2.1. Okay. So, what about linear motion? Linear equation relates the variables. Ada 5 variables semuanya, which is initial velocity u, final velocity v, displacement s, time taken t, and acceleration. So kita ada u, v, a, s, and t. So 5 ni kita boleh relate dalam 4 linear equation. So what are the linear equation? So this is the first one. Okay, kita tengok satu persatu Okay, yang ni kita derive daripada definition of acceleration. So dari sini kita jadikan v sebagai subject. So kita akan dapat u plus at. So the first one, simple, from the definition of acceleration. Second one, what is displacement? Displacement is average velocity times time. Okay, so average velocity is initial velocity. Initial velocity adalah u. Initial velocity is u. Plus final velocity, v. Okay, so kita ada berapa velocity kat sini? 2. Initial dengan final. Kalau nak cari average, kita kena bahagilah dengan number of velocity tu ada berapa? Ada 2. That's why kita divide by 2 kat situ. Okay, times time. Time is t kat luar ni That's why kita come up with s equals to half u plus v times t. Yang ni kalau sebelum ni kita just hafal saja dan gunakan. This time you have to know how to terbitkan and how to use it. Okay, so dapat the second linear motion. Okay, yang ketiga. Okay, equation yang pertama kita masukkan dalam equation yang kedua. Equation yang kedua is s. Okay, equation yang kedua is s equals to half u plus v times t. Okay, sekarang v di sini kita masukkan dekat situ. Tu yang kita dapat sini. Okay, lepas tu buat apa? Kita kembangkan, simplify dan akhirnya dapat s equals to ut plus half at squared. So kalau you go step by step ni, kita akan faham lah macam mana kita terbitkan the third equation. Okay, and the last one, kita squarekan equation 1. Equation 1 is v equals to u plus at. Kita squarekan dia. Square meaning kita akan squarekan this part and also this part. Okay, that's why kita come up with this
Okay, so V squared equals to U squared plus 2 U AT. Dalam maths ajar ni kan. Times plus A squared T squared. And then dikeluarkan faktor yang sama, which is 2 and A dikeluarkan kat sini 2A. So tinggal sini UT plus dengan half. And dia gantikan ya. UT plus half AT squared ini adalah sebenarnya dekat mana kita ada ni? Dekat equation yang ketiga ni. Ni equation ketiga dia bagi sini. Kita gantikan kat situ. S ni kita letak dekat tempat sini. So that's how we come up with V squared equals to U squared plus 2AS. Okay, nampak macam terlalu matematik kan? But in physics sometimes kita memang kena tahu how to derive formulas. Okay. So question contoh satu soalan daripada 4 linear equation tu, kita tengok contoh soalan satu ya. A car moving along a straight road at a velocity of 30. So dia bagi apa kat sini? Dia bagi initial velocity. So dia bagi initial velocity 30 meter per second. Reduces its velocity to a constant rate until it stop. Stop meaning kita ada final velocity equals to 0 meter per second. After 5 second, meaning time taken is 5 second. What is the acceleration? Dia nak cari A. Okay, so kita ada V, U, V, T, E and A. So nak cari A, simple. Guna apa? Equation yang pertama equals to U plus AT. So kita terus jadikan A sebagai subjek. So V minus U over T. Gantilah nilai 0 minus 30 divide by 5 second. Okay, meter second negative 1. So dapatlah jawapan akhirnya negative 6 meter second negative 2. Okay. Nak satu lagi ya. Dia kata Aina rides a smart personal transporter. The transporter accelerates uniformly from a velocity of 1. So initial velocity is 1 meter per second to a velocity of 5. Ini adalah final dia. Final velocity is 5 meter per second in 0.5 minutes. Time is 0.5 minutes. Hati-hati ya soalan ni. Dia suruh calculate displacement. Nampak tak minit ni? Kita kena tukar kepada second. So terus tukar. Kita akan dapat sini berapa? Kita akan dapat 30 second. So find distance equals to, nak guna formula yang mana? Half U plus V times T. So kita akan dapat half U is 1, V is 5 and time is 30. So kita dapat kat sini 90 meter. Okay, so far okay ya. Next, 2.2 linear motion graph. Kita akan tengok ada 3 jenis graph yang kita akan lihat, iaitu displacement time, velocity time and acceleration time. Dan ketiga-tiga graph ni kita kena analyze untuk dapatkan maklumat daripadanya, and we have to know how to sketch the graph. Okay, this is the first graph, displacement versus time. Katakan kita ada the first one. Okay, object at rest. Yeah, object at rest. Masa 0 dia ada dekat sini, katakan 5 meter. Masa 10 saat pun dia ada dekat sini, 5 meter juga, meaning dia does not move. Okay, kita tahu kat sini velocity-nya 0. Dan sebenarnya velocity kita boleh find from the graph by finding its gradient. Okay, gradient of the graph is velocity. Okay, for the second graph, the object moving with uniform velocity. Macam mana tahu uniform? Tengok gradient dia. Straight line kan? So gradient dia sama sepanjang masa. So masa 0, then velocity increases, time increases. So kita dapat uniform velocity. And the last one, sini gradient dia semakin bertambah, makin cerun. The slope is increases. That's why the object moving, the velocity increases. Bila velocity increases, dia accelerates. Okay, so kalau kita describe the motion, velocity increases and then dia accelerates. Yang pertama tadi velocity 0, acceleration pun 0. Yang ni velocity
constant, acceleration Zero. 0 juga. Okay, so acceleration 0 membawa dua makna. Yang pertama is the object does not move. Yang pertama ni. Yang kedua, the object moving with a constant velocity. Okay. How to plot a graph of V versus time? Macam mana nak plot graph ni? Ya. V versus time daripada S versus time. S versus time is graph yang kita ada ni, displacement versus time. Graph ni macam mana kita nak plot graph V versus time. Okay, kita cari apa? The gradient. Nampak tak gradient dia constant ni? Meaning velocity dia is constant. Velocity constant meaning kalau ini time 0, 0. Sorry. Okay, 0, 0 here. Okay, so time increases, masa kosong velocity dia katakan 5 meter per second. Masa bertambah jadi 2 saat, velocity dia masih 5 second. Nampak tak? The velocity is constant at a point. Masa bertambah, sini 4, sini 6 second. Masa bertambah, but the velocity is constant. So kalau kita plot graph, kita akan dapat a straight line graph macam ni. Okay, itu graph VT. Untuk yang kedua di sini, masa bertambah, sama macam cerita tadi kita buat, masa bertambah 2, 4, 6 saat. Okay, 2, 4, 6. Okay, observe the gradient of the graph. Dia semakin bertambah, meaning velocity increases. Okay, so let's say daripada sini, permulaan dia, velocity 0, time 0, velocity 0. Dan velocity bertambah, time bertambah, velocity-nya bertambah, let's say jadi 3. So kita dapat koordinat di sini. Okay, velocity bertambah lagi. Katakan dia jadi 6 dekat sini. So kita dapat graf macam tu. Bertambah lagi, katakan let's say dia jadi 9 di situ. Kita dapat macam tu. So kita dapat a straight line graph. Okay, so kita dapat graph of VT against time from ST. Next, graph of velocity versus time. Okay, velocity versus time graph. The gradient of this graph, acceleration. Okay, so meaning time 0, the velocity let's say 5, time bertambah jadi 2, the velocity is still 5, jadi 4 kat sini velocity-nya masih 5, meaning dia bergerak at a constant velocity. Macam kat highway tu, bapak bawa lama. 110 all the time. Okay, constant velocity, the acceleration is 0 acceleration. So mana kita dapat acceleration 0 ni? Daripada kefahaman kita about constant velocity satu. But from the graph, kita boleh cari by finding the gradient. Kalau straight line macam ni, gradient dia kosong kan? Okay, second graph, tengok gradient dia. Nampak tak? Constant gradient ya, meaning the acceleration is uniform. Velocity increases. Velocity increases but uniform acceleration. Ini velocity dia start with a value and then reduce to 0. So velocity decreases. Okay, uniform decreasing velocity. What about the gradient? Gradient dia negatif kan? So dia adalah a case of deceleration, Deceleration. Okay, deceleration iaitu negative acceleration. Okay, because the gradient sekejap, silap ke cikgu ni? Velocity decreases, betul? Deceleration, betul? Deceleration. Okay. But velocity decrease. Okay. Next. Oh, sebelum tu, ada dua maklumat yang kita boleh dapat daripada graph ni. The first one is gradient, second is displacement. Displacement kita cari from finding the area under graph. Okay, so kalau the first graph ni, macam mana area under graph dia? Area under graph refers to the area between
the graph and the x-axis. So ini adalah area yang dimaksudkan sebagai area under graph. Okay, garis graph dia dengan x-axis. So ini adalah the area under graph. And this one, the area under graph. So maksud area under graph ialah bahagian yang cikgu lorikan sebagai hijau. Okay, tak delay ya cikgu punya slide ni so far. Okay. Okay, next kita tengok macam mana nak plot a graph of AT, acceleration versus time, from VT, velocity versus time graph. So kita ada graph of velocity versus time. Macam tadi juga sebenarnya. Dia pattern dia sama saja. So di sini A, meter second negative 2. Sini time. Okay, so acceleration is the gradient of this graph. So kita tahu gradient dia constant, meaning acceleration-nya pun constant. Constant meaning dia nilai dia kalau kat sini 2, dia sepanjang masa 2 je. So dapatlah straight line macam tu. Okay. Tapi beza kat sini, graf yang kedua ni beza sikit. Sini A, meter second negative 2. Okay, cikgu letak kat atas sikit ya. Sebab dia ada sedikit perbezaan where this is 0 Ini tadi 0 dia dekat bawah ni. Kat atas ni. Ini tandanya positif. Kenapa positif? Sebab gradientnya positif. Dia acceleration. Graf yang kedua ni nampak tak gradientnya negatif kan? So dia adalah negative acceleration ataupun deceleration. So deceleration kalau positif kat atas, negatif kat bawah. So A dekat sini. So kita dapat graf macam tu. Okay. So bolehlah kot. Nanti kalau ada soalan lagi bentuk-bentuk graf lain boleh tanya dengan guru kelas masing-masing nanti ya. Okey, ini contoh acceleration versus time graph. So untuk yang pertama ni, dia moving dengan acceleration yang semakin bertambah. Yang kedua, constant acceleration. Yang ketiga, zero acceleration. Yang ni acceleration increases. Acceleration increases. Yang ni acceleration constant. Okay. Yang ni acceleration is zero. Kalau di bawah macam cikgu tunjuk tadi, negative something. Ini A, ini T, ini menunjukkan dia deceleration. Okay. Ini contoh macam mana kita nak analyze displacement versus time graph to determine distance, displacement and velocity. Ini contohnya motorcyclist, dia start dekat sini, initial point kat sini. Dia start sini, dia pergi dalam arah sini, kita anggap ni sebagai arah positif. Sejauh 100 meter, lepas tu dia pusing balik. Sampai dekat sini, dia pusing balik. Dia patah balik. Sampai dia lalu balik initial point tu, and then dia berhenti di sini. Ini final point dia. So, dengan kata lain, ini adalah starting dia kat sini. Ini origin dia. Dia pergi sampai ke, let's say B. Lepas tu, dia patah balik. Dia pergi dalam arah ni dan akhirnya dia berhenti di di sini, di C. So arah ini kita anggap sebagai positif, arah ini sebagai negatif. Untuk speed ataupun velocity, tanda positif negatif refers to the direction. Okay, so kita nak tengok macam mana kalau kita ada graph. Okay, this is an example of graph. Ini motion tadilah, motorcycle tadi kalau kita ambil contoh, dia start mula daripada origin dekat sini. Okay, so from A to B, untuk section A to B, cikgu ambil sini from A to B sahaja untuk the first 5 second. Okay, kita tahu nak cari speed ataupun velocity from this graph, kita cari gradient of the graph. So macam mana cari gradient dia? Ini 100 bagi dengan 5. Ataupun you cari X1, Y1, ini dalam AddMath kan? Sini X2, Y2, boleh apply kat sini. So that's why kita gantikan 100 tolak 0 kat situ. Ini unit kat sini adalah meter. Divide by masa dia, 5 minus 0 itu adalah second. So kita dapatlah the speed, the velocity of this motion from A to B. Okay, dengan cara yang sama kita cari untuk B to C. B to C kita tahu dia berada pada kedudukan 100 meter from origin dan dia duduk diam kat situ.
Dengan kata lain sebenarnya dia tidak bergerak. For how long? For 3 seconds. Dia does not move. Meaning the gradient of the graph is 0 sebab dia flat macam ni kan. So dia punya velocity pun 0 juga. Okay, next. From C to D. Dia start off with kedudukan 100. Lepas tu dia bergerak sampai ke origin. Kat sini So gradient dia macam mana? Negative gradient. Nilai dia 0 minus 100 divide by masa dia 12 to 8 di sini ni masa dia 12 tolak dengan 8. So kita dapat 25. Tengok tanda di situ ada tanda negatif. Tanda negatif tu refers to the direction maksudnya dia dah patah balik daripada kedudukan dia berada 100 meter from the origin. Sekarang dia dah balik ke origin. And then dia buat apa guys tu? Dia stop. For how long? For 2 seconds. Okay, dia stop for 2 seconds. Dekat mana dia stop? Dia stop dekat origin. Okay, sekejap. Dia stop dekat origin. Okay, sini dia stop. Does not move. For 2 seconds. Then from E to F, dia bergerak lagi ke bawah. Start daripada origin. Dia bergerak ke 50 meter. Okay, the gradient kita dapat ada tanda negatif kat sini kan? Kenapa negatif? Menunjukkan direction dia. Direction dia dalam arah ke? In this case, bawah ni menunjukkan direction V negatif lah. Macam tu. Okay, so be very careful with the sign. Untuk velocity, sign menunjukkan, sign positif negatif menunjukkan direction. So what about distance travel? Untuk the first 5 second, dia bergerak from origin ke B. Meaning dia bergerak sejauh 100 meter daripada origin. Lepas tu dia duduk diam kat situ, dia tak bergerak lah kan. Dia duduk diam sampai 8 saat. Saat yang ke-8, dia patah balik. So dia bergerak ke origin balik. So jarak perjalanan dia adalah 100 meter. So tadi dah pergi dalam arah positif 100 meter, dia patah balik 100 meter. And then dia stop, duduk diam, tak bergerak. And then dia bergerak dalam arah yang bertentangan sejauh 50 meter. Okay, so distance travel, kita tak kisah direction. Kalau ikut from A to B, dia pergi ke sini kan. From A to B, 100 meter. Arahnya macam tu. Lepas tu dia pergi, dia duduk diam kat sini. Lepas tu dia pergi ke D kan, patah balik ke origin. Perjalanannya sejauh 100 meter sampai di origin. Dia bergerak sejauh 50 meter pula. Okay, so distance travel kita tambahkan semua, tak kisah direction. So 100 tambah 100 tambah 50 dapat 250 distance travel. Okay, distance dia adalah scalar quantity. It has no direction. But for displacement, kita kena ambil kira direction dia. Kalau from A to B kita anggap sebagai positif, meaning ini adalah dalam arah negatif, ini juga dalam arah negatif. That's why kita tambah kat sini ada tanda negatif, di sini pun negatif. So kita dapat negatif 50 meter. Negatif 50 meter merujuk kepada dia berada pada jarak 50 meter from the origin dalam arah negatif. Mana origin kita? Di sini tadi kan? Maksudnya di sini origin. Arah ke mana? Sini, arah negatif. Berapa jarak dia? 50 meter. Itu maksudnya. For displacement. Okay. Next, sudah selesai yang ni. Tadi kita dah bincang juga average speed dan juga average velocity. So kita nak tengok analyzing velocity time graph. Masa kita okey kan Cikgu Naini so far? Kita kena cepat lagi. Okey, cikgu cuba macam laju dah rasanya tapi tak apa. Harap-harap semua dapat ikutlah. Okay, so untuk graph velocity versus time, ini contoh graph dia. Untuk the first 50 second, dia start off with initial velocity 10 and then dia bergerak dengan constant velocity. Constant velocity meaning zero acceleration. Mana tahu zero acceleration, tengok gradient dia. Gradient dia, no gradient zero gradient. So acceleration dia sama dengan 0. Okay, untuk L2 from 10 meter per second, dia increase to 15. So velocity increases.
Velocity increases meaning dia sedang accelerate. So what is the acceleration? Find the gradient of the graph. Cikgu rasa by now dah tahu dah cara cari gradient. Okay. So kita dapat 0.25 dekat situ. Okay. From 15 meter per second, dia slow down. Dia bukan berpatah balik tau, dia slow down. Slow down sampai dia berhenti. Dia masih dalam arah positif Masih dalam arah positif sebab dia berada di bahagian paksi Y positif. Paksi Y negatif dekat sini. Dia masih dalam arah positif tapi dia slowing down. Okay, slowing down meaning this is a case of a deceleration. So berapa nilai dia? Cari gradient, kita dapat 0.5. Tanda negatif menunjukkan dia slowing down ataupun deceleration. Okay. And from 100 to 120, velocity-nya 0. Velocity 0, of course, acceleration pun 0. Gradient 0. And the last one, ini special sikit cikgu tak ambil, cikgu tunjuk satu persatu. Okay, tengok the last point ni. What is the velocity di sini? Masa 0, velocity-nya berapa? Velocity-nya 0. So the initial velocity is 0 meter per second. Okay, and then the velocity increases tapi dalam arah negatif. Arah negatif tapi velocity increases sampai satu nilai iaitu 9 meter per second. Nampak tak? 9 meter per second. Daripada kosong dia jadi 9 meter per second dalam arah negatif. Menunjukkan kalau arah positif ke sini, dia sedang bergerak dalam arah ini tapi dia start dengan 0, dia berakhir dengan 9 meter per second. Meaning dia sedang buat apa? Dia sedang accelerate. So V dia adalah 9 meter per second. So bila kita cari gradient, memang nampak kat sini macam gradient tu negatif kan? Tapi kita kena tahu ini bukan graph for mathematics. Kalau mathematics, nilai positif negatif menunjukkan value dia. Kalau in physics, velocity, dari tadi cikgu cakap, velocity positif negatif bukan menunjukkan value dia. Menunjukkan direction dia. Meaning kalau kita ada 9 kat sini tandanya positif, di sini 9 tandanya negatif, velocity-nya sama. Yang berbeza adalah direction. So kat sini, from here to here, dia adalah sedang accelerate. So macam nak tahu acceleration-nya, carilah dia punya gradient dekat sini. So kita dapat 9 divide by 30. 9. Kak Faiz. Yes, saya. Direction tu because velocity ni adalah vector quantity. You have to bear that in your mind. The triangle bukan kat situ Faiz, the triangle based on the x. Sini so kita tak ambil yang ni. Okay, yang itu. Ada orang tak tahu lagi nak cari ni gradient. Gradient bukan guna teorem Pythagoras tapi y2 minus y1. Yes. Macam ni lah selalu nampak kan, ni triangle dia. Sini dalam maths saya belajar ni x1, ni x2. y1. Sini adalah x2, y2. So gradient dia kita cari y2 minus y1 over x2 minus x1. Kalau dalam kes ni kan, dia punya x1, y1 dia adalah dekat sini tau. Iaitu kosong-kosong tu. Dan di sini adalah 150 negative 9. Okay. So beza dia adalah 9 dengan kosong. That's why kita ada kat sini 9 divide by 150 dengan kosong. Kita cari change kan, 150. So kita divide tu kita dapatlah jawapannya. Cikgu tak ingat apa jawapan dah terpadam tadi. Okay. So kita akan dapat tanda kat situ sebenarnya positif, menunjukkan increasing velocity. Harap kalau tak faham tengok video balik nanti, cuba fahamkan. Okay. Nampak messy sangat cikgu punya calculation ni. Okay, next kita nak cari distance and displacement. Nampak kompleks ya. Distance macam tadi, kita cari area under graph. So ini adalah bahagian L1. Kita kira dapat 500. Bahagian sini ini adalah trapezium trapezium, formula trapezium kena betul-betul tahu Kita dapat sini 250. Area sini pula triangle. Kita dapat 225. Dan area sini
135. Biasa kita tahu kat sini positif, sini juga positif, nilai sini positif, nilai sini negatif. Kalau distance, kita tak kisah direction, tambah semua. 500, 250, 205, 135 dapat 1110. Ini dia punya distance. Tapi displacement, kita kena ambil kira dia punya apa? Direction. Direction. So kena tolak lah kat situ. Ni total displacement 500 tambah 250 tambah 250 tolak dengan 150 sebab dia dekat bawah paksi X. Okay, so dapatlah 840. Kalau kita dapat tanda kat sini positif, menunjukkan directionnya arah ke kanan atau arah yang kita ambil sebagai arah positif. Kalau dapat tanda sini negatif, menunjukkan dia ke kiri atau arah yang kita consider as negative direction. Okay. Selesai 2.2 baru boleh rushing sikit. Kita kena cepat sebab sekarang dah 8.50. Oh ya ke? Okey laju sikit Peluh tangan cikgu ni. InsyaAllah cuba Okay, free fall motion. Free fall. Kita nak tahu what is free fall, apa beza free fall dengan jatuhan yang bukan bebas. Okay, ini definition dia. Free fall is motion which only affected by gravitational force. It does not affected by air resistance or any friction. Hanya daya tarikan graviti saja yang menyebabkan gerakan dia. So contoh kat sini kita ada two situation. Satu in air, meaning ada air resistance. Objek yang sama kita letak dalam vacuum without air resistance. So macam mana keadaan dia? Kedua-dua situasi ini ada daya tarikan ke bawah, which is the weight. Sama je. Cuma cikgu besarkan size weight of ball bearing tu sebab ball bearing tu heavier kan. So dia punya arrow tu bigger, gemuk sikit. Okay. So tapi dalam air resistance, with air resistance, ada air resistance kat atas. Okay. Air resistance sama saja sebab dalam kes ini dia dalam udara dua-duanya. So kita dapati the feather, dia punya weight dengan air resistance tu tak jauh beza sangat. Meaning the motion is affected by air resistance. So it is not a case of free fall. Tapi untuk ball bearing kita boleh abaikan ataupun the air resistance is not significant. Tidak menjejaskan jatuhan dia. So kita boleh abaikan, meaning dia just jatuh because of the gravity pull. That's why it is a case of free fall. Tu beza dia dalam udara. So kalau selai kertas tu macam feather lah. Tapi without air resistance, dua-dua hanya dikenakan satu daya saja iaitu gravity pull. So dia ada weight saja. So dua-dua adalah a case of free fall. Jangan confuse bab ni nampak saja macam sama tapi nya tak sama. Yang ni ada apa ni? Ada air resistance kan kat sini. Ada air particles. Yang ni tak ada, zero. Itu beza dia. So kalau buah kelapa jatuh, ada tak air resistance? Ada. Tapi sebab saiz buah kelapa tu besar macam ball bearing, so bila jatuh tu free fall lah. Okay. Sebelum itu, ramai yang mungkin masih tak tahu bahawa bumi ini bukan berbentuk bulat, dia seperti bola yang ditekan. Bila bola kita tekan, kita dapati distance between North Pole dengan the core of the earth, center of the earth, jarak dia lebih pendek, 6350. So gravity pull dia lebih kuat lebih besar 9.83. Manakala equator macam kita dekat khatulistiwa ni kan, jaraknya lebih jauh sikit. Lebih 22 km daripada North Pole to the core. So nilai dia bila jauh sikit nilainya lebih kecil. So ditambah dua-dua ni dia bahagi dua, dia ambil average, kita dapatlah value G yang kita gunakan sekarang iaitu 9.81. Dalam textbook memang dia guna 9.81. So I'm sure dalam soalan-soalan yang akan datang dia akan sentiasa guna 9.81. So kalau you buat soalan latihan past years, kalau dia gunakan 10, just bear in mind bahawa nilai tu kita kena tengok apa yang dia bagi dekat depan cover soalan nanti. Okay. So generally kita ambil 9.81 for G gravitational acceleration. So untuk free falling, ingat lagi tak tadi kita ada linear equation V equals to U plus AT. So A dekat sini kita akan gantikan dengan G. Ini kita ada S equals to UT plus half AT squared. So A di sini kita gantikan dengan G. Simple And V squared equals to U squared plus 2AS. A di sini gantikan dengan G. Simple. Kalau free falling, kita boleh guna juga the four linear equation. Yang kita tak guna adalah yang ni kan. Sebab ni tak ada
Tak ada G, tak ada A. Tak ada A, so tak perlulah guna. So kita tunjuk kat situ. Okay, so formula ni boleh guna untuk free falling. Okay. Ada dua situasi. Yang pertama is free fall. Yang kedua ialah bila kita thrown an object upwards. Ada perkara penting yang perlu kita tahu. Yang pertama is free fall, meaning kita release objek ni pada satu ketinggian. Dia start dengan initial velocity 0 meter per second. Bila dia jatuh, dia akan accelerate dengan nilai G. Positif, accelerates. Dan dia sampai di sini sebelum dia touch the ground, dia akan ada maximum velocity. Tak kisahlah apa nilainya, kita boleh cari lah kan. Dan dari sini ke sini kita ada height. Height tu sebenarnya adalah distance. Okay, so dia boleh bagi soalan, dia boleh bagi initial, dia tak akan bagi initial, ini automatic tahu. Yang ni pun automatic tahu. So kalau dia suruh cari what is the final speed before they touch the ground, dia kena bagi displacement ataupun height of the object release. So boleh selesaikan soalan ni. Dan satu lagi adalah objek kita lontar vertically upwards, meaning kita start with an initial velocity yang tidak sama dengan kosong, ada nilai. Bila dia naik ke atas, meaning dia akan menentang daya tarikan graviti, so accelerationnya adalah negative G. Dan bila sampai ke satu ketinggian paling maksimum, dekat kedudukan yang paling maksimum, dia akan stop sebelum dia jatuh ke bawah. So the final velocity is 0 meter per second. Okay, sometimes soalan dia suruh cari berapakah ketinggian maksimum dia. So kita boleh gunakan formula yang tadilah, yang 3 tadi untuk solvekan soalan. Okay, dan seterusnya inertia. Inertia ni adalah a concept of inertia refers to, ni contoh soalan, contoh diagram ni menunjukkan the object is remain at rest. Bila kita sentap bila kita kenakan daya secara tiba-tiba, kalau tarik secara perlahan dia tak jadi. So what is inertia? Inertia is sifat bahan, tendency of an object to remain at rest. Kalau dia tidak bergerak, dia nak kekal tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia nak kekal bergerak dalam straight line dengan uniform velocity. So that is inertia. And inertia is actually relates to Newton's first law of motion. Newton's law of motion ada 3. First law, second law, third law. So this is the first one. So Newton's first law of motion states that the object will remain at rest or move at uniform velocity unless, kecuali ada acted upon by an external force. Kalau tak ada external force, maka dia akan obey this Newton's first law. Okay, ini adalah situasi bola sepak dan bowling ball. Yang mana yang lebih berat? Kalau yang biasa main, kita tahu bowling ball tu sangat heavy. So kita akan dapati it is easier to move the football. Bola sepak tu, bola tu lebih senang digerakkan dibandingkan dengan bowling ball. So bowling ball tu dikatakan mempunyai a bigger inertia compared to football. Okay, yang mana yang lebih senang bergerak, dia juga senang berhenti. Okay, yang mana susah bergerak, dia juga susah nak berhenti. Okay, and if we compare the mass of bowling ball and the football, kita tahu mass relates to the motion. So the bigger the object, the bigger the mass of the object, it's more difficult to stop or to set in motion. So ada satu eksperimen yang boleh dijalankan. This is the experiment. Eksperimen ni penting so cikgu tunjukkan juga. To find the relationship between mass and inertia. Okay, so variable dia seperti yang dinyatakan di situ. So ini setting dia. Apa yang kita buat ialah kita manipulate mass. Meaning mass ni kita tukar, manipulate. And then kita akan displace ke satu bahagian secara horizontal. And then kita cari time taken untuk dia oscillate. Okay, that's why kita ambil period of oscillation kat sini. So kita akan dapat kaitan antara mass dan juga period of oscillation. Okay, daripada sini kita boleh come up with relationship. Bila kita masukkan data, kita akan dapat data dalam bentuk macam ni lah. So kita dapat relationship between mass and time. Okay. Dari sini kita dapati the bigger the mass, the longer the time taken untuk dia oscillate. Meaning lagi besar jisim dia, lagi susah untuk kita menghentikan dia. Okay. Next, momentum 2.5. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity. So kita ada formula ni. So the unit is kg, ms, negative 1.
Okay, M is mass, V is velocity. So dalam tajuk ini yang penting sekali adalah the principle of conservation of momentum. Principle ni cakap apa? Dia kata the total momentum before collision is equals to the total momentum after collision. Ada syarat ya. Syaratnya ialah there is no external force. Kalau ada external force, dia tak pakai prinsip ni. Okay, kalau dua kereta berlanggar ada angin lintang, itu tak pakai. Kalau dua kereta berlanggar tak ada faktor luar, maka kita boleh katakan the total momentum is conserved. Ya. Before and after sama. So ada 3 types of collision untuk tajuk momentum ni. The first one elastic collision. Before collision dia adalah dua objek yang berbeza dengan mass 1, mass 2, U1, U2. And after collision dia masih lagi mass 1, mass 2 tapi dia dah change to V1, V2, dia ada final velocity dan dia does not stick together. Bila elastic meaning dia berpisah, dia tak bergerak secara bersama. So momentum A before is M1, U1, so tu kita dapat yang tu. And momentum B M2, U2. So total momentum before dia kita tambahkan. Dan prinsipal kata apa? Dia sama dengan total momentum after. So M1, V1 ini adalah M2, V2. So hasil tambah dia sama. So kita dapatlah this formula. Nanti soalan latihan nanti kita buat kejap lagi kita akan gunakan. And then untuk elastic collision dia akan stick together. And dia akan bergerak, move with a common velocity. Okay, dia macam satu objek lah. So initial velocity untuk A, initial velocity untuk B, kita tambahkan mesti samakan dengan dia dah jadi satu objek kan. That's why kita tambahkan M1 dengan M2. So dia bergerak dengan common velocity. So dapatlah the equation untuk elastic collision. And the last one is explosion. Ni contoh roket lah. Total momentum before and after is the same. Dia tak bergerak mula-mula tak bergerak. That's why total momentum dia is 0. After roket ni bergerak ke atas, apa yang keluar dekat bawah ni? Itu adalah exhaust gas, hot gas. So dia ada mass, dia ada juga high speed. Dan roket ni akan bergerak ke atas. Roket ni ada mass dan dia ada speed. Okay. So kita dapat an equation relates the total momentum before and after. Total momentum before is 0, after pun 0. That's why kita come up with M1 V1 equals to negative M2 V2. And this explosion relates to Newton's third law of motion, di mana dia kata for every action akan ada reaction. Action dengan reaction tu sama in terms of its magnitude, nilai dia sama tapi dalam arah yang bertentangan, opposite direction. Okay, so ni contoh soalan yang you all jawab. Ada lebih daripada separuh yang salah, yang merah tu yang betul. So ramai yang masih confused mungkin. Katak ni bila dia melompat, meaning dia asalnya adalah massnya 200 gram. Mass 200 gram katak tu dan lift tu 50 mass dia 200 gram, yang ni 50 gram. Okay, ini adalah before before meaning katak tu duduk diam dekat atas lift tu. So dia punya momentum sama dengan apa? 0 because M1 plus M2 times dengan U dia 0. Dia tak bergerak. So total momentum before dia adalah 0. Sama dengan okay, objek pertama kita katakan adalah katak ni. So ini adalah mass 1. Ini adalah V1. Dan kita akan dapati this daun ni dia akan recoil, dia akan bergerak ke sini dengan V2. Yang kita tak tahu berapa nilai dia tapi kita tahu arahnya negatif. Dibandingkan dengan sini, sini arahnya positif. And massnya is M2. So kita ada M1 V1 plus M2 V2 equals to 0. Ni formula kita. Okay, soalan ni nak cari apa? Nak cari V2 kan? So carilah V2. So V2 equals to negative M1 V1 divided by M2. So dapatlah negatif M1 kita adalah 200 times V1 kita adalah 5 divided by 50. So kat situlah kita dapat jawapannya sama dengan 20 dalam arah negatif ke sini. 2 gram. Gram tukar kilogram. Gram. Kilogram. Sorry Mana, tapi dia boleh potong kat sini tak? Perlu tukar kot, sini dah gram, sini gram kan?
Potong saja unit, tak tukar pun tak apa. Okay. Seterusnya, force. Force relates, dalam tajuk ni kita akan bincang the relationship between force and acceleration dan juga mass and acceleration. Ada dua eksperimen. So ini eksperimennya, apa yang kita buat ialah, this is a trolley attached to an elastic string, meaning elastic string ni mewakili force. Dan trolley itu mass dia mewakili M lah, diwakili oleh M lah. Dan acceleration kita dapat daripada analyzing ticker tip. So kita nak cari hubungan antara force dengan acceleration. So apa yang kita constantkan? The mass of the trolley. So mula-mula kita tarik, kita gunakan satu elastic cord. Mula-mula guna satu, lepas tu kita guna dua, and then kita guna tiga. Bila kita guna satu ni, kita cari the initial and the final, cari time taken dia, kita dapat acceleration. Ulang dengan 2 dan 3, kita akan dapat the acceleration. Dan kita akan dapati hubungannya nanti F dengan A is directly proportional. Ni equation yang pertama. Okay. Dan kita ulang eksperimen ni tapi dengan sedikit perbezaan. Di mana mass tadi, kita manipulate mass. Elastic cord ni, kita kekalkan satu saja. Dan acceleration kita masih cari dengan menggunakan ticker tip. Mula-mula kita guna satu trolley. Kita cari U, kita cari V, cari time taken pada ticker tip, kita dapat the acceleration. Lepas tu kita repeat dengan dua trolley. So atas trolley tu kita letak macam diagram cikgu sebelah ni. Letak dua trolley macam tu. Masih gunakan, sini kita gunakan two elastic cord ni. Sebab dia berat, susah nak tarik. Sini guna dua. Sini pun guna dua elastic cord. Tapi kita constantkan all the time, dua saja. Lepas tu guna dua trolley, lepas tu guna tiga trolley. So kita dapat acceleration kat sini. Kita akan dapati hubungan M dengan A is inversely proportional. Meaning bila massnya bertambah, bila massnya bertambah, accelerationnya berkurang. Ataupun ni sebenarnya lebih kepada macam tu lah. Ya, kita manipulate mass kan. So massnya bertambah, dapati accelerationnya semakin berkurang. So daripada dua eksperimen yang kita dapat two graphs. The first one relates F dengan A. So kita akan dapat F dengan A is directly proportional. Yang kedua kita dapat A dengan M. Macam tu. Yang hubungan directly proportional dengan macam tu. Okay. So kalau kita relatekan dua-dua ni, kita combine dua-dua, kita akan dapat hubungan A is directly to F and inversely to M. Okay. Ini relationship dia. Kita terbitkan daripada dua graf ni tadi. Okay. So dari situ kita dapat, tadi kita ada apa? A equals to F over, directly to F over M kan? So M ni kita bawa naik ke atas. So tinggallah F is directly proportional to MA. Okay, ini expression ni adalah berkaitan dengan Newton's second law of motion. Nampak tak kat sini? Acceleration ni is actually V minus U over T. Okay. So bila kita kembangkan M darab dengan V, kita dapat MV minus MU. Pernah tengok kan relationship ni kan? Cuma di sini, time di sini merujuk kepada time of the whole motion. Time of motion. Daripada mula dia turun trolley tu, daripada sini sampai ke hujung ni, itu adalah dia punya time. 4 jam masa dia tu. Kita tak cakap tentang time of impact, kita cakap tentang time of the whole motion of the trolley. Okay, so dari sini kalau kita ambil F is directly to MA. So kalau kita nak tahu 1 Newton, what is 1 Newton? As a unit untuk force is Newton kan? So 1 Newton tu apa maksud dia? 1 Newton merujuk kepada, okay, kalau kita apply force 1 Newton pada satu objek, okay, ada satu objek yang berjisim 1 kilogram. Kalau kita apply force pada objek tu 1 Newton, kita akan dapati the object moves with an acceleration 1 meter second negative 2. Okay. So kat sini kita boleh gantikan nilai force ni 1 Newton. Di sini kita kalau nak jadikan dia equation, kita kena letak a constant kat situ, pemalar kat situ. So K is a constant. Sekarang nak cari constant tu sama dengan apa? So what is K? K equals to F over M
A. So kita gantikan nilai kat sini, K equals to F, kalau F 1 Newton, kita akan dapati mass is 1 kilogram dan acceleration is 1 meter second negative 2. Ni kita gunakan nilai-nilai yang kita ada kat sini tadi. Okay, maksud 1 Newton. Kalau kita apply force 1 Newton, kita akan dapat ini situasinya. So bila kita ganti, Newton tu actually 1 kg ms negative 2 Newton ni. So divide by 1 kg ms negative 2. Nampak tak? Kita potong-potong atas ni kita dapat 1. Maksudnya K tu sama dengan 1. So F equals to 1 MA. Dari sinilah kita dapat F equals to MA. Equation yang kita gunakan selama ini. Okay, so penting untuk tahu macam mana kita derive ni ya. Okay, so next kita ada impulse and impulsive force. Ini situation yang sangat jelas di situ. So what is impulse? Impulse is a change in momentum, perubahan momentum. So final momentum minus initial momentum, kita dapat impulse. Okay, and impulsive force is the rate of change of that momentum. The rate of the change of momentum. So rate of change of momentum, formulanya kita dapat mv minus mu. Cuma kat sini T ni kat sini untuk impulsive force ni nama khas diberi for time of impact yang very short. Tadi kita ada bincang tentang equation yang sama kan, tapi kita merujuk time tu adalah time of the motion. But in this case kita cerita tentang time of impact. Kalau time of impact is very short, force applied tu kita bagi nama khusus iaitu impulsive force. Ni contoh ya, kenapa kita follow through, and then ciri-ciri keselamatan kereta, semua ni adalah untuk ni nak dasung batu, nak tumbuk sambal, kenapa kita perlukan bigger impulsive force. Ini adalah contoh soalan tadi Yang betul ni ada separuh, yang salah Yang betul ni ada separuh juga. So dia tunjukkan athlete lompat jauh, kenapa dia bend his leg. Okay, nak reduce the impulsive force. Yang kedua to reduce the impulse. Yang kedua to reduce impulsive force. Yang ketiga to increase the time in air to get maximum distance. Nampak macam semua betul kan? Tapi sebenarnya hanya 2 dan 3 sahaja yang betul. Nak reduce impulsive force. Bila dia bengkok kaki, sebenarnya dia sedang buat apa? Dia sedang lengthening the time of impact. Okay? Lengthening the time of impact. So dia increase the time in the air. Masa dia berada di udara. So dia akan jatuh lebih jauh lah. Tapi sebenarnya bengkok kaki ni macam paratroopers. Kenapa dia bengkok kaki bila dia landing on the ground? Dia nak reduce impulsive force by lengthening the time of impact. Okay. And the last one is weight. Weight ni dia berkait dengan mass juga. Kadang-kadang pelajar confused. So what is weight? Weight is actually the gravity pull. Kalau ini adalah the earth, ini center. Ada objek kat sini, ada satu daya tarikan ke bawah. Tajuk gravitation sangat related to this weight. So gravity pull itu adalah sebenarnya weight. So the unit of weight is Newton. So dia bandingkan kat sini, unit of weight is Newton. Mass unitnya kilogram. So kena tahu beza kat situ. So weight equals to, ingat tadi formula kita F equals to MA kan. So force di sini adalah gravitational force which is weight. Mass tu still mass, and A di sini merujuk kepada gravitational acceleration. So kita dapatlah G. G di situ is gravitational acceleration equals to W over M. Tapi G ni ada dua makna dua kegunaan dia. Satu mewakili gravitational acceleration, nilainya 9.81 meter second negative 2. Satu lagi G ni juga mewakili the gravitational field strength. Kat sini unitnya adalah nilainya masih sama 9.81, unitnya adalah Newton for every 1 kilogram. Maksudnya objek yang kita ada ni, kalau dia punya mass is 1 kilogram, daya yang dikenakan ke atasnya is 9.81 Newton. So ini mewakili apa? Gravitational acceleration. Unitnya meter second negative 2. Yang ni 9.81 Newton per kg, itu adalah gravitational field strength, kekuatan medan graviti. Okay, kena tahu beza. So ni contoh an athlete
Dia angkat barbell. So dia punya weight ke mana? Bawah ni weight dia. Bila lepaskan dia akan jatuh. So kita nak cari weight dia dengan menggunakan mg. Ini beza kalau di bumi dan di bulan. Massnya constant, 100. Okay, tapi kita tahu kalau di bumi, ini dia ambil 10 dia ambil G sama dengan 10. Sebab tu dia dapat sini, weight adalah mg, so dia dapat 9.81 darab dengan 100. So dia dapat lebih kurang sini 980 Newton. Tapi di bulan nilai ni adalah 1/6 daripada G. So bila kita darabkan dengan 100, that's why kita dapat 162. Kita lebih ringan di bulan tapi mass kita masih sama. Perbezaan antara mass dengan weight. So ini contohlah. Gravitational field strength untuk di bumi 9.81. Kalau di bulan 1/6 daripada 9.81. Okay. Kita dah habis dengan lecture Cikgu Naini. Boleh kita proceed dengan latihan Yep, definitely. Okay. Sekarang pukul berapa 9.30? 9:13. 9.13. Okay, 9.13. So far okay. Semua harap-harapnya masih okay. Cikgu laju sikit sebab takut tak sempat nak bincang. Soalan ni pun dia, kalau ada soalan setakat ni macam senyap je, tak ada soalan ni. Kalau ada soalan tanya cikgu laju je ni. Okay, semua orang harap-harapnya ada soalan di tangan masing-masing. Kalau tak ada boleh tengok soalan cikgu jugalah. Okay, so untuk soalan yang pertama, dia bagi kita satu situation di mana kita ada baseball player, dia sedang menangkap bola Boleh nampak Okay. So yang pertama, what is meant by impulsive force? Ingat tak tadi? What is meant by impulsive force? Kalau ingat formula kita, F equals to mv minus mu over t. Ini formula nak cari impulsive force. What is this? Apa Ini is? adalah, yes? We cannot see the questions. Oh, sorry. Lupa nak share screen. Syok sangat cikgu. Sekejap Okay, one more time. Sekejap. Okay, thank you Naini. Nampak Alright. Soalan yang pertama, what is meant by impulsive force? So kita recall balik formula tadi. F equals to mv minus mu divide by time. Time ni adalah time of impact kan. So bila kita nak define, kita gunakan yang di atas ni. What is this? Itu adalah change of momentum. So what is impulsive force? Impulsive force bila ada time, meaning dia adalah rate of change of momentum. Apa yang ada dekat sini tu adalah bahagian atas ni. Okay, bahagian atas tu. Okay. Ataupun kalau ikut teks awak sebenarnya, dia boleh juga define as impact Impact for Short period of time. in for ataupun in a short period of time. Wajib ada tu, ayat tu. Okay, buat tulisan dulu. Cikgu cuba pelan-pelan sikit Nak kejar masa tulisan tak cantik dah lah. Sedia tak cantik. Okay. Yang kedua, kita go slow sikit A ball of mass 0.1 kg moves with a velocity of 20 when it is hit. Okay, ball tadi masa dia bergerak, what is the mass? Massnya ialah 0.15 kg. Dia bergerak dengan a speed of 20 meter per second. Okay, calculate the impulsive force acting. Nak cari F on the glove when the time of impact T is given as tu. Okay, so bola tu bila ditangkap akhirnya dia berhenti kan. So meaning the ball dia stop. Final velocity-nya dia stop. Initialnya adalah 20 tadi. Okay, so first kita tulis formula dulu. Ini adalah M V minus U over T. Kita nak cari apa? Kita nak cari impulsive force. So gantikan nilai. Hati-hati bila jawab soalan ni. Tengok unitnya mesti dalam unit SI. So ini adalah 0.15 kg times
final velocity adalah 0. Kan dia berhenti kan? Minus initial velocity is 20. Divide by time. Time is 8 times 10 to the power of negative 2. Unit kat sini adalah kg ms negative 1 divide by second. So final answer kita dapat 37 tapi ada tanda negatif 37.5 Newton. Okay, tanda negatif ni maksudnya apa? Maksudnya daya tu digunakan dalam arah yang bertentangan dengan arah motion yang kita ambil sebagai arah positif. Maksudnya diagram ni tadi, bila bola tu bergerak dalam arah ini, kita anggap arah tu positif. Jadi daya tu digunakan ada dua, satu dalam arah ni, satu lagi every action kan ada reaction dalam arah tu. Kena pada bola tu. So tanda negatif tu merujuk kepada direction of the impulsive force. Okay, so markah diberi, dua markah. Markah pertama adalah untuk substitution. Markah kedua adalah untuk answer plus unit. Okay. Yang kedua, compare the impulsive force if the baseball player wear a hard glove to catch the ball. Dalam soalan ke atas tu dia guna soft glove. Itu situasi dia. Sekarang dia guna glove yang lebih keras untuk tangkap bola tu. So explain your answer what happens to the impulsive force. Kalau impulsive force tadi, bila soft glove meaning sebenarnya dia punya apa? Time of impact. Sorry. Time of impact is longer. Kalau dia guna soft. Longer time of impact, impulsive force ni adalah smaller. Kenapa kita guna glove yang lembut? Sebab kita nak increase the time of impact. Kita tahu kalau increase time of impact, kita akan dapat smaller impulsive force. So tangan tak sakit. Tapi kalau pakai hard, meaning kita sedang buat apa? Kita sedang shorten the time of impact. So what happens to the impulsive force? The impulsive force akan increases. Okay, impulsive force increases. Itu markah yang pertama. Disuruh compare increases ataupun bigger. Okay, point yang kedua, kenapa? Kerana shorter time of impact. Okay, shorter time of impact. Okay, next soalan yang kedua cikgu batalkan sebab soalan tu sebenarnya tajuk form 5. Forces and motion 2. Cikgu tersilap letak. Sebelum ni dia dalam tajuk form 4. So cikgu minta maaf siapa yang dah buat tu tak apalah. Simpan untuk sesi yang akan datang. So kita jump to question number 3. Kita ada a helicopter moving with constant velocity. Dia bergerak dengan constant velocity at a height. Meaning dia berada pada ketinggian yang tetap pada satu ketinggian yang tetap dengan velocity yang constant. So what is the meaning of velocity? Tadi kita ada V equals to displacement over time. Ni cara kita nak recall. Bukan semua kita boleh recall daripada formula but in this case yes, we can recall from a formula. So velocity means the rate of change of displacement. Okay, satu markah dekat situ. Second, soalan B, in the diagram ataupun on the diagram, mark and label the vertical forces on the helicopter. Okay, helikopter ni berada di satu ketinggian. Meaning, pertama sekali dia ada satu daya ke bawah. Iaitu daya tarikan graviti ataupun kita namakan sebagai weight. Kita kena letak arrow straight mesti kena body. Dan kita namakan dia sama ada letak weight ataupun gravitational force ataupun gravitational pull boleh juga Dalam masa yang sama, kenapa dia boleh naik dan turun? Kerana satu daya ke atas namanya lift.
force. Mungkin ada yang tanya kot, cikgu, ada beza ke lift force dengan buoyancy force ataupun upthrust? Buoyancy force dekat sini sebab dia ada engine, dia ada engine dan bentuk dia tetap, dia tak berubah. So buoyancy force is not applied in this penerbangan. Lift force yes, upthrust tu cikgu tak pasti. Mungkin cikgu Wan boleh komen, upthrust tu boleh guna tak menggantikan boleh. lift force? Boleh Boleh because dia naik atas. naik ke atas upthrust. Upthrust ni dia boleh guna untuk beberapa situasi lah. Kalau dalam air naik ke atas tu kita sebut buoyancy force. Dalam udara pun buoyancy force juga. Tapi in this case dia tak melibatkan perubahan isi padu of the helicopter. So kita namakan dia lift force ataupun upthrust. Okay. Next, the engine of the helicopter suddenly fails. Engine fails and the helicopter experiences free fall. Dia cakap dekat sini dia experiences free fall. Tapi sebenarnya dalam real situation dia tak jadi tau. Dia tak adalah engine mati tiba-tiba dia jatuh. Sebenarnya masih lagi dia akan terhoyong-hayang dekat udara sebelum dia jatuh. Tapi bila dia anggap free fall, jadi kita anggap macam dia terus jatuh ke bawah macam tu. Okay. So bila dia free fall, ni macam tadilah kisah dia. Dia start dengan dia berada di satu ketinggian. Okay. Dari sini ke bawah ni berapa ketinggian dia bagi? Cikgu punya drawing macam okay. 120 dia bagi kat atas. 120 meter. Okay. So dia punya distance ataupun displacement 120 meter. Okay, sebelum dia jatuh dia berada di satu ketinggian tetap. So kita anggap dia punya ni dalam arah vertikal. So bila dia touch the ground, dia akan ada satu final velocity yang kita tak tahu. Tapi kita tahu acceleration dia sama dengan G. Berapa nilai G? 9.81 meter second negative 2. Okay, sekarang kita ada A, kita ada U, kita ada S, kita nak cari V. So kita boleh guna satu equation. Equation yang mana kita guna? Ada 4 tadi kan? Nak guna yang mana? V squared, boleh? U squared plus 2AS. Kita ada A, kita ada S, kita ada U, kita boleh cari V. So sini kita akan dapat V squared sama dengan U nya berapa? 0 kuasa 2 tambah dengan 2. A nya berapa? 9.8. 9.81. Ada sekejap ya. Macam ada maklumat. Okay. Yes. Okay. Distance dia? 120. 120. Semua dalam unit SI ya. Tak ada yang tak unit SI. So bila kita darabkan sini, kita carilah dia punya nilai dia. So kita akan dapat V akhir sekali. Dalam unit meter per second. So boleh ikutkan kat sini. Ucapan you all dapat 48.52. Dapat tak? 48.52. Okay, harap-harap yang dekat rumah tengah mencubalah. 48.52 meter per second. Okay, itu adalah speed dia sebelum dia touch the ground. Okay. So next, soalan nombor 4. Diagram shows the launching of a water rocket. The momentum of the bottle upwards. Dia dah bagi kat sini momentum upwards. Ya, sebagai 0.8 meter per second. So momentum upwards 0.8 kg ms negative 1. Okay. What is meant by momentum? Simple. Momentum mass times velocity. So it is the product of mass and velocity. Kita boleh tulis formula juga kan Kak Wan? Mass times velocity. Tak boleh kan? Kita kena cakap product of mass and velocity. Hasil darab mass and velocity. So what is the function of the fins? Kalau siapa yang pernah join buat projek water rocket ni faham lah. Fin tu fungsinya adalah untuk menstabilkan dia punya gerakan, stabilizer. Dia sebagai stabilizer. Untuk stability. So dia tak adalah motion dia tu stable lah. So kita terima perkataan-perkataan stabilizer, stability, for stability, for stable. Okay, next. If the mass of the ejected water is 0.4 kg, calculate its velocity.
Tadi kita dah tahu momentum dia ke atas, kita dah tahu. Sekarang ni nak cari velocity ke bawah tu kita kena apply principle of conservation panjang of momentum. Minta maaf ya, kena tahu nama dia ni. Principle of conservation of momentum. Dia kata momentum before sama dengan momentum after. Jadi in this case, momentum before dengan after dia maksudnya momentum before dia tak bergerak kan. Itu maksudnya zero lah. Sama dengan momentum after. Momentum after dia ada momentum upwards. Total momentum upwards tambah dengan momentum downwards. Upwards kita dah tahu dah. Nilainya 0.8. So kita sekarang nak cari downward. Tapi kita dah tahu kat sini momentum upwards is actually sama dengan negative momentum downwards. Okay, momentum upwards tadi 0.8 dia bagi kg ms negative 1 sama dengan momentum downwards adalah dia punya water yang keluar tu, air yang keluar tu, berapa dia punya mass dia dan juga speed dia. Sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari mass nak cari speed kan? Nak cari speed, massnya ada. So sini kita letak negative mass V macam tu. Okay, so kalau kita calculate kita akan dapat V nanti nilainya negative something. Negative menunjukkan direction 0.8 kg ms negative 1 divided by mass. Mass is 0.4 kg. So kita akan dapat V sama dengan negative 2 meter second negative 1. So negative menunjukkan direction of water bottle tu. Water tu keluar kat bawah. Roket tu naik ke atas. So arah ke atas tu positif, arah ke bawah tu negatif. Okay, kalau tak ada tanda pun sebenarnya tak ada masalah. Kita tahu dia turun kat bawah. So boleh je kita letak upward momentum sama dengan downward momentum. Cuma di sini berdasarkan kepada prinsipal tu kita dapat tanda negatif lah. Okay. And then give one suggestion, satu cadangan how to increase the velocity of water rocket ni. Ada beberapa jawapan yang kita terima kat sini. Yang pertama sekali ialah reduce the mass. Mass of the bottle. Mass of bottle. Lagi ringan, lagi laju dia pergi. Mass of bottle. Selain daripada itu kita boleh increase. Lagi banyak air keluar sebenarnya, lagi banyak momentum ke bawah tau. So increase the mass of water. Tapi dia taklah sampai penuh botol tu. Tapi menambah bilangan mass ataupun biasa kita guna kalau water ni volume lah, volume. Volume pun dia juga. Bertambah volume maka mass dia pun bertambah juga. Dan selain daripada itu kita boleh juga dia punya instead of kita letak dalam keadaan dia mendongak ke atas, kita kecilkan sudut angle of attack dia. Maksudnya dia rendah sikit ke bawah. So dia akan pergi lebih jauh. Lebih jauh dan lebih laju lah. Okay. So kita boleh launch at a small angle ataupun kita sebut projected downwards. Okay, projected. Popular juga soalan ni dulu. Masa zaman-zaman roket, pertandingan roket downwards. Popular. Sekarang ni dah senyap sejak KP ni. Projected downwards ataupun kita katakan kita launch. Angle 45 kot, tulis. At okay, a small angle kita letak 45 boleh ya? Small angle. So dia tak boleh lah sampai kosong kan, dia ada sudut dia 45 degree. Itu sudut yang apa tu, cantik lah. Kita akan dapat dia punya pergerakan. Okay, next soalan berikutnya. Ini pun lebih kurang dengan soalan tadi, cuma dia ada graph kat sini yang kita nak fokus on. So when the paper clip is removed, kita tahu udara akan keluar ikut belakang ni. So the balloon akan propel. So apa nama prinsipal dia? Yang tadilah, principle of conservation of momentum. Okay, so the balloon move with an initial velocity of 4. Dia bagi maklumat kat sini. Initial velocity 4, ini adalah U. And then dia decelerate, dia dah bagi tahu dia decelerate. Tapi tak bagi tahu berapa nilai dia. For 2 second, ini adalah time. And finally stop, meaning final dia 0. Okay, so dia suruh sketch a velocity time graph. Velocity time graph kalau suruh sketch,
of course kat sini ini adalah velocity. Unitnya meter second negative 1. Okay, dan kita ambil sini ya. Ini adalah time. Unitnya second. Guna simbol tak ada masalah ya. Ini tajuk motion ni. Guna simbol tak ada masalah. Okay, so dia start dengan 4. Katalah sini 4. 4 meter per second. Masa kosong dia start dengan 4. Decelerate for 2 seconds. So after 2 seconds, dia stop. Meaning akhirnya dia sampai kat sini. So kita tarik sampai ke bawah. Okay, so markah di sini ada 2. Markah pertama adalah untuk pattern of the graph. Shape ataupun pattern. Okay. Dan yang kedua adalah label. Label ni biasanya paksi dia dengan nilai ni lah. Ya, kena lengkap semua. Kosong tak ada tak apa. Tapi 4 dengan 2 ni wajib ada dengan unit. Dengan label paksi. Sebab dia suruh lukis graph of V versus time. And then dia suruh calculate the deceleration. Kita dah tahu deceleration cari apa? Cari area, gradient. Gradient of the graph. Ada 2 cara kat sini. Boleh cari gradient. Satu lagi adalah dengan menggunakan formula. Boleh, mana-mana pun boleh. Okay, so kalau cari gradient, kita dah tahu dah tandanya negatif sebab dia kecerunan dia berkurang. So kita ada 4 divide by 2. So kita dapat kat sini negatif 2. Meter second negatif 2. Satu markah di sini, satu markah di situ. Okay, kita dapat tanda negatif, betul eh? Selain pada itu, kita boleh guna formula juga. Sebab kita ada kat sini, kita ada U, kita ada V, kita ada T, kita boleh cari A. Okay, guna apa? V equals to U plus A. Carilah A. A adalah V minus U over T. Masuk dalam formula ni pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Dan soalan terakhir untuk soalan ini, calculate the distance travel. Distance travel is area under graph. Tak sempat nak guna color-color ni. Laju sangat. Ni area under graph. So area dia tu triangle eh. So distance travel is area under graph. Tak ada markah untuk statement ni, tapi letaklah kat situ. Okay, area tu adalah triangle. So setengah dengan 4 times 2. So kita akan dapat apa tu? 2. Area under graph. 4 meter. Sorry. 4 meter. So sini satu markah, sini satu markah. Kalau guna formula boleh tak? Boleh juga. Sebab kita dah ada semua maklumat sini pun dah ada. Kita nak cari apa? S. Boleh guna mana-mana daripada formula 2, 3 dan formula 4 linear equation. Semua ada S kat situ. Boleh guna. Okay, so ada beberapa cara lah untuk mencari jawapan. Okay, soalan struktur yang terakhir. Struktur terakhir, bukan soalan terakhir, kita ada lagi. Ada masa lagi nak ni kan? Okay, ada masa lagi. Ada masa lagi. Okay, soalan yang ke-6 ni struktur terakhir. So insyaAllah kita boleh habis bincang semua on time. Okay, diagram dia bagi a cricket player hits a ball at a high velocity. Meaning sebelum dia pukul bola tu, dia berada di sini. Vektor dia dekat situ. Dia angkat tinggi-tinggi dan dia pukul. Okay, soalan tanya explain why the cricket player must swing his bat from a high position when hitting the ball. Ada 4 markah kat sini. Cikgu ada 6 statement. Okay, ada 6 statement yang mengaitkan the explanation of this ni. You all akan jumpa banyak soalan macam ni nanti tau. Cuma malam ni cikgu bagi satu je lah contoh. Sebab kalau kita nak bincang soalan macam ni banyak-banyak mungkin tak sempat masa kita. So pertama sekali cerita tentang kenapa dia moving the bat Sekejap cikgu gunakan. Okay, yang pertama and backward. Okay, when swinging the racket, the bat, when swinging the bat velocity increases. Itu statement yang pertama. Statement yang kedua, okay, masa dia dekat atas ni, dia ada apa? Ada energy kan? Dia ada potential energy, gravitational potential energy.
High. Bila dia turun, dia akan tukar kepada kinetic energy. Lagi tinggi dia naik, lagi tinggilah dia punya gravitational potential energy dan lagi tinggilah kinetic energy akan terasa bila dia kena bola tu. So bola tu akan dikenakan impact yang sangat hebat lah. Sebab dia akan pukul dengan satu hal laju yang paling maksimum. So dia melibatkan conversion of energy. So gravitational potential energy converted ataupun changes into kinetic energy. Awak tulis ayat penuh cikgu buat. Changes ataupun converted into kinetic energy. Ataupun point dekat sini boleh je kalau you letak high gravitational potential energy supply ataupun absorb ataupun gain by the bed boleh juga. Okay. Yang ketiga, point yang ketiga dicerita tentang Change of momentum. the bat hit the ball at high velocity. The bat hit the ball at high velocity ataupun high speed. So, ini akan memberikan bigger change Of momentum. change of momentum. Change of momentum high. High change of momentum high Mesti tulis high. ataupun increases boleh. Increases. High lah kot high. Okay, Atau next. impulse high. Kemudian dia pukul bola tu dalam masa yang singkat So kita highlightkan time of impact ataupun time of contact atau impact is short. Okay. So point yang ke-6 cikgu tulis kat tepi ni. Point yang ke-6 ini akan menyebabkan bigger ataupun bigger Impulsive force. impulsive force acted on the ball. So ball tu dapat energi yang sangat banyak lah. Okay. So dia akan bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Itu kisah dia. Ada 4 marks. Kita ada 6 points. Boleh dia akan pilih mana-mana points yang berkaitan lah. Mungkin kita boleh combine dan sebagainya. Tapi the idea is there. Next. Soalan B. A cricket player hits a stationary ball of mass 0.5. 0.5 ini mass dia. Stationary ball meaning U equals to 0. The ball moves forward with a velocity of 60. Ini adalah final dia. And the time of impact is given as 5 millisecond. Okay, hati-hati sini dia letak millisecond. Ini bukan meter per second millisecond. Nak trik kita kat situ. Okay, first find the impulse of the ball. Kita dah tahu impulse sama dengan apa? Impulse is change of momentum, which is mv minus u. So m kita adalah 0.15 kg. V is 60. U is 0 meter second negative 1. Okay, so kita dapat kat sini berapa? 9. Kalau kiraan cikgu silap betulkan kilogram meter second negative 1. So markah 2 tu satu kat sini, satu dekat situ. Okay, so kita dapat impulse di sini. So dengan impulse yang kita dapat tu dia suruh cari impulsive force dalam SI unit. SI unit meaning kita kena letak unit Newton akhir sekali So impulsive force is change in momentum ataupun sebenarnya kita telah kira impulse tadi Impulse divide by time of impact. So impulse is 9 kg ms negative 1 divide by time. Letak dulu 5 millisecond. Okay. So kita dapat dah markah yang pertama kat situ. Kita substitute. Yang kedua kg ms negative 1. Kita tukar 5 millisecond is 5 times 10 power of negative 3 second. So pertukaran tu dapat satu markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1800 Newton. So jawapan akhir tu satu markah. So that's how kita dapat 3 markah di situ. Kalau sekiranya awak skip mana-mana bahagian, dalam SPM biasanya kalau markah 3 dia akan bagi markah penuh kalau step tu betul. Tapi kalau di skip bahagian pertukaran ni okey Kak Wan Tak ada masalah kan? Kalau dia selalu pelajarkan dia terus tukar kan?
Dia skip satu bahagian, tapi kalau jawapan betul, keadaan tu betul, boleh dapat, still boleh dapat full marks. Boleh. Okay, last two question is on ACA section B dan juga section C. So bahagian ini cikgu, nasib baik cikgu dah siapkan dia punya template tadi petang. So boleh laju sikit lah. Ni soalan ni sebenarnya section B ada 20 markah, tapi cikgu hanya fokus on soalan 10 markah saja. Section B adalah decision making dan section C ada satu soalan on problem solving. So dia bagi goalie dengan equipment dia. So dia bagi ciri-ciri set of equipment K, L, M and N. Dia ada bagi 4 karakteristik ataupun 4 aspect in terms of its material for the stick. Dia bagi carbon fiber dan juga wood. Kita kena pilih yang mana satu yang lebih sesuai. And then density of the head protector, ciri yang kedua. And then left hand protector and thickness of the leg guard. So untuk stick, material yang digunakan, carbon fiber dengan wood, kita memang akan guna carbon fiber. Okay? Sebab kita tahu carbon fiber sifat dia apa? Satu, ringan. Yang kedua, dia tahan lasak, dia keras, susah nak patah ni. So stick material yang pertama sekali kita pilih, ini adalah kaedah menjawab. Kita akan ada sesi untuk teknik menjawab paper tu. So tak ada masalah kalau tak faham apa yang cikgu buat ni. Tapi tengok jugalah cara nak jawabnya, kita guna table. Ada orang dia suka, ada cikgu yang ajar pelajar dia menggunakan dua kolom. Cikgu suka guna 3 kolom. So untuk kolom yang pertama cikgu letak aspek. Kita ada aspek pertama stick material, density of the head protector, left hand protector and thickness of the leg guard. So untuk stick material dia minta kita pilih, kita nak apa tadi? Carbon fiber. Kenapa kita nak carbon fiber? Alasan adalah kerana satu, dia ringan, senang nak dikendalikan. Yang kedua ialah dia tahan dia keras, dia strong. Jadi kita boleh letak beberapa reason kat sini. Yang pertama ialah lighter. Lighter ni dia sama maksud dengan small mass ataupun low mass. Small mass ataupun low density ataupun small density. And then dalam masa yang sama dia adalah strong. Ciri carbon fiber ni strong. Bila strong dia not easily break. Tak mudah patah. Siapa yang main hoki tahulah ni. Kalau kayu hoki tu ringan je kan. Kalau guna kayu boleh juga. Tapi kalau guna carbon fiber terbaiklah, mahal sikit tapi tahan lama. Okay, density of head protector. Kalau pakai head protector tu kepala sengit, tak boleh nak main lah kan. So mesti density-nya low density, ringan sahaja. Okay, reason dia lighter. Lighter sama dengan nak kat atas tadi small mass. Okay, lighter, so easy to carry, easy to handle. Easy to handle tak boleh. Easy tak boleh. Easy to carry. Easy to carry, boleh kot. Dia nak pakai kan, nak bawa, nak bergerak kepala dia tu. Kira carry ke, easy to wear ke? Easy to wear. Kalau beza dia, easy to handle dengan easy to carry. Sebab you tak payah handle pun, you punya head tu you just pakai je. Pakai je kan, easy to carry lah kot lah, sesuai. So sekarang tak boleh dah easy to handle. Ya. Strict pula sekarang Tak apa. Kita ada pakar dalam ni, boleh bagi tahu maklumat terkini kita, insya-Allah. Untuk anak-anak semua Next, ciri yang ketiga, left hand protector. Pelindung tangan, pelindung tangan. Dia gunakan, dia suka pilih tadi apa? Sorry, cikgu tak tunjuk pula dia punya tu. Okey, reason ni kita boleh bagi lebih daripada satu tak? Biasanya kita letak satu je lah. Kalau tahu banyak pun letak satu cukup lah. Tapi kalau tak pasti letaklah beberapa. Tapi harap-harapnya kontras tapi lah. jangan kontradik kan? Jangan kontras. Jangan letak low mass sebab dia strong. Berat. Lepas tu sebab dia easily break contohnya kan. Dia tak selari lah dia punya reason tu. Sekejap. Kenapa dia tak boleh gerak ni? Okay. Lupa ada orang yang mungkin tak nampak soalan ni kan. Left hand protector. Okay, tadi kita pilih density, low density left hand protector kita nak guna hard plastic ataupun hard foam. Kita nak guna hard foam kat sini Dan thickness of the leg guard kita nak thick dekat situ. So kalau kita tengok kat sini ciri-ciri yang kita nak tu ada dekat M. Cuma sekarang kita tengok
kenapa kita guna hard form dan kenapa kita guna tick leg guard ticker leg guard. So, sekejap. Hai. Tak boleh nak gerak. Sekejap Cikgu. Macam ada masalah. Sekejap. Sekejap Dia tak boleh nak gerak ke kanan ke kiri. Okay, boleh. Okay. Okay, so untuk left hand protector, kita guna hard form. Okay, and thickness kita guna ticker. Okay, now kita bagi reason. Kenapa kita guna hard form? Dia foam tapi hard. Foam tu sifat dia absorb force Dia absorb force Jadi bila dia absorb force, kita akan kurang sesakit lah. So hard form pertama sekali easier to stop. To stop the ball. Ball tu tahu made of metal kan. Cikgu pun tak pasti metal apa. Kemudian dia juga absorb force. Kat sini force yang terlibat adalah impulsive force. Bola tu keras. Impulsive force. And then reason lagi short. Sebab dia hard. Dia short time interval. Dia short time interval. Mudah untuk diberhentikan lah. Okay. Dan ticker leg guard digunakan yang pertama sekali lah untuk increase the time of impact. Bila kita increase the time of impact, kita akan reduce impulsive force. Okay. Increase ataupun lengthening the time of impact, kita akan reduce impulsive force. So itu reason dia. Bila kena dekat kaki tu taklah sakit sebab smaller impulsive force acted on me. So the most suitable tadi M. Kenapa M? Kita kena nyatakan balik the characteristic that we choose. So yang pertama is because M is made of carbon fiber. Kena letak 4-4 The density of the head protector is low. The left hand protector is made of hard foam and the thickness of the leg guard is thick. Kena ada 4-4 ni baru dapat markah ke 10. So yang cikgu letak warna hijau tu, itu adalah markah 10 yang kita nak So lebih nampak lebih jelas. Kalau katakan kita tak pasti apakah reason untuk soalan nombor 4 ni kan, tak tahu apa reason dia. Maybe ada kosong kat situ. Nanti bila kita nak semak, idea tu datang tiba-tiba dah pergi tandas datang balik, oh kita tahu ada tempat kosong kat sini, so kita akan isi. Macam tu. Okay, so buat table ni sebenarnya memudahkan kita lah. Okay. So next soalan yang berikutnya, soalan terakhir kita insyaAllah. Nombor 8. Soalan ni cikgu combine tak jumpa di mana-mana ni. Dia ada combination of question. Okay, dia bagi jet engine yang tak pernah tengok. Ini kapal terbang, dah lama tak jumpa. Engine tu berada di bahagian sayap dia. So bila kita enlarge, ni adalah rupa dia. So ini bahagian depan dia. Dia ada propeller dekat sini. Ada propeller and then ada bukaan untuk udara masuk. And then dia ada inject fuel kat dalam ni. Dalamnya akan berlaku combustion. Lepas tu turbin ni akan memampatkan udara, dia akan keluar dekat sini dengan halaju yang tinggi. Hot gas ni akan keluar dengan halaju yang tinggi. Kenapa kita nak high speed dekat sini? Sebab kita nak produce momentum backward yang besar supaya the airplane akan move forward. Okay, lagi besar tujuan ke belakang, lagi besarlah tujuan ke hadapan. So based on this diagram, you are required to improve the characteristic of the jet engine. Sebenarnya jet engine kita ada ni dah bagus dah. Tapi nak improve lagi macam mana kan? Semacam-macam dia buat. So ini secara basicnya, state and explain the improvement based on this aspect. Dia bagi 5 aspek. Kalau dalam soalan SPM sebenar tak semestinya dia bagi 5. Tapi untuk contoh ni cikgu bagi 5 lah. Kadang-kadang dia bagi 4 saja. So susah sikit kita nak cari point dia. Tapi kalau kadang-kadang dia tak bagi. Kadang-kadang tak bagi langsung. Disebut je concept of waves, define, explain. Macam-macam kita kena buat So cara menjawabnya kita gunakan table. Macam tadi cikgu suka guna table juga. Cuma beza kat sini kita tak ada pilihan yang perlu kita buat. Kita just explain saja modificationnya dan juga reason. Okay, yang pertama diameter of nozzle.
Diameter of nozzle ada tempat dia keluar. Siapa yang keluar? Exhaust gas. Kita nak exhaust gas tu keluar dengan high speed. So kalau high speed dia kena berebut-rebut keluar daripada belakang tu. So the size of nozzle mestilah kita nak diameternya small saja Sebab kita nak the gas exit ataupun keluar at high Speed. speed. Kita tahu kalau high speed dia akan increase dia punya momentum backward nanti Tapi cukup setakat exit the gas at high speed ni. Kemudian size of propeller. Propeller ni kipas. Lagi besar kipas tu, kalau ikut diagram tadi, lagi besar kipas tu lagi banyak udara yang boleh masuk ke dalam inlet ni So size of propeller sebesar yang mungkin lah kita nak. Tapi tak terlalu besar sangat. Nanti berat pula sayap dia kan. So size nya mesti big ataupun bigger size. Okay. Reason kenapa nak bigger size, kita nak suck ataupun nak sedut more air. Ke mana? Into chamber dia. Dalam combustion chamber. Sebab udara ni lah yang akan digunakan untuk proses pembakaran. Ada spark nanti yang akan membakar fuel dia. Fuel yang digunakan adalah kerosene. Ejaan betul kerosene. Type of fuel kita guna kerosene. Kenapa? Sebab kerosene ni dia akan mix with air to produce combustion. Combustion ni akan produce exhaust gas tadi. Okay. And then size of combustion chamber lagi besar lagi bagus sebab lagi banyak pembakaran boleh berlaku dekat dalam dia. Okay, bigger size of combustion chamber. So reasonnya more fuel Can be burned. Okay, to produce bigger momentum. And last, rotation of the turbine. Kita nak high speed ataupun high frequency of rotation. Boleh kot. High speed boleh, high frequency boleh. Frequency of rotation Rotation tu merujuk pada putaran. Putaran mesti lebih laju. Lebih banyaklah exhaust gas yang kita boleh produce at high speed. So dia akan increase the speed of exhaust gas. Okay. So dia akan produce bigger momentum. Letak high speed gas pun boleh je juga Ini bigger momentum produce. Okey, 10 markah. Macam tu lah keadaannya. Cantiknya tulisan malam ni. 2 jam menulis cakap. Oh, boleh tahan juga Naini. Naini? So that Itu soalan terakhir kita. 9.55. Allah Yes. So kita ngam-ngam. Alhamdulillah. Ngam-ngam. Alhamdulillah. Alright, thank you sangat. Minta maaf Tengok balik video nanti. Laju sangat. Faiz, and also kita ada tadi Cikgu Wan Rohani, Cikgu Helmi, Cikgu Fauziati, Cikgu Zila.